Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Jadi guys, hari ni Nina ada satu kisah yang menyayat hati yang Nina nak kongsikan dengan korang. Kali ni pasal seorang kanak-kanak yang masih lagi kecil kena dera dengan mak bapak dia sampailah dia meninggal. Lepas tu jasad dia ni mak ayah dia buang dan bagi babi makan sebab nak lupus bukti. Lagipun sepanjang diorang jaga dia dah cukup terseksa guys. Jadi kalau ada di antara korang yang tak sanggup untuk dengar kes pasal kanak-kanak ni, korang boleh skip video Nina ni, okay? And so without wasting any time, let's get started. Pada 25 November 2015, polis dapat call daripada Heather Jones mengatakan yang suami dia nak tembak dia. Pada masa ni, polis tak tahu yang diorang akan bongkarkan satu kes penderaan yang paling gila yang diorang sendiri pun tak boleh imagine. Dan kes ni adalah kes yang paling teruk polis Kansas di Amerika pernah jumpa. Dia diseksa oleh kedua-dua ibu bapa kandung dia dan mak tiri dia sepanjang hidup dia. Dia dipukul dengan kuat dan dibiarkan kebuluran sedangkan dia masih lagi kecil. Adrian dilahirkan pada 27 September 2002. Mak dia bernama Diana, manakala ayah dia pula adalah Michael Jones. Pada awal tu, Adrian tinggal dengan mak kandung dia di Kansas. Tapi disebabkan mak dia tak jaga dia dengan betul, biarkan dia merayau merata-rata tempat, jadi dia telah dijaga oleh ayah dia pula iaitu Michael. Kemudian ayah dia telah berkahwin dengan Heather Jones dan pada masa tu diorang ni dah ada 6 orang anak. Pada masa tu anak-anak diorang ni masih lagi kecil dalam 2 hingga ke 11 tahun. So berbalik pada awal-awal cerita pasal Heather call polis yang suami dia nak tembak dia. Lepas polis dapat call tadi, diorang terus ke rumah Heather dan juga Michael. Masa polis sampai dekat sana dan masuk dalam rumah diorang, polis terkejut gila sebabnya dalam rumah diorang tu ada 30 CCTV guys. Korang boleh imagine tak? Satu rumah ni ada 30 CCTV. Biasanya kalau kat rumah ni kita ada 1 ataupun 2 CCTV lah kan. Tapi kalau rumah tu besar mungkin akan ada lebih daripada 2. Ini 30 CCTV. Buat apa? Lagi satu, dinding-dinding rumah diorang ni berlubang sebabnya bekas terkena peluru. Bukan dinding je yang berlubang, tapi kan rumah diorang ni juga kotor dan penuh dengan sampah. Jadi polis pun nak tengoklah rakaman CCTV dekat rumah diorang untuk semak balik kejadian sebelum ni. Masa tengah cek tu kan, diorang boleh terjumpa rakaman penderaan yang diorang tak boleh nak imagine. Tapi pada masa diorang cek tu, Adrian memang dah tak ada dekat rumah tu, dah hilang beberapa bulan. Bila polis tengok, keadaan keluarga ni sangatlah teruk dan tak terurus, jadi polis telah ambil ke semua anak diorang ni, seramai 6 orang ni, bawa keluar diorang dari sana dan anak-anak diorang ni telah diletakkan di bawah jagaan perlindungan. Kemudian Michael dengan Heather ni pun kena tangkap dengan polis. Masa diorang nak kena tangkap dengan polis ni, Heather sempat merayu kepada pemilik rumah tu supaya protect gambar anak-anak dia yang disimpan dalam Apple iCloud. Tapi apa yang owner rumah tadi tu buat, dia pergi access account iCloud tadi tu kan, dan dia memang menyesal lepas tu. Gambar-gambar yang dijumpa dalam iCloud Heather ni kan adalah sangat-sangat menyayat hati dan menggambarkan keadaan ngeri Adrian. Kebanyakan gambar-gambar dalam tu adalah gambar-gambar Adrian yang telah didera selama bertahun-tahun. Gambar-gambar tu pula macam perkembangan dia kena dera, macam dari sikit dia kena sampailah keadaan jadi teruk. Disebabkan perbuatan ayah kandung dan mak tiri dia ni hingga menyebabkan kesihatan Adrian ni telah merosot secara mendadak. Kalau dulu dia adalah seorang budak yang sihat, tapi lepas tu dia jadi budak yang kurus kering, gigi yang mereput dan juga dia punya mata ni cengkung. Michael dan Heather pernah kurung dia dalam bilik air, paksa dia berdiri dalam kolam air yang kotor separas leher dan biarkan dia semalaman. Lepas tu pasung kaki dia, gari dan biarkan dia kebuluran. Dia pernah diikat pada kaki meja, lepas tu mata dia ditutup dan ditinggalkan dekat luar rumah dalam keadaan yang kesejukan. Sedangkan dekat luar tu orang kata apa, suhu yang mencecah negatif ni, diorang tak kisah, diorang biarkan dia dekat luar tu je. Ada juga gambar-gambar yang diorang jumpa ni, si Adrian kena ikat dengan papan potong dan dia dipaksa untuk berdiri tegak. Gambar-gambar terakhir dalam iCloud tu adalah gambar-gambar Adrian tak pakai apa-apa di dalam sebuah bilik air. Jadi diorang percaya gambar-gambar tadi tu adalah gambar di mana hari-hari terakhir Adrian sebelum dia meninggal. Ada juga satu rakaman video ni yang menunjukkan si Adrian ni kena pukul dekat bahagian muka dengan penyapu bertubi-tubi guys. Mak bapak dia ni memang sepatutnya kena hukuman mati je terus. Michael dengan Heather punya benci dekat Adrian ni, diorang dah tak panggil nama dia dah. Diorang tak panggil Adrian, tapi diorang panggil dia sebagai the boy ataupun budak tu. Lagi satu, diorang punya tak nak bagi dia makan tu kan, diorang letak alarm dekat pintu peti ais dengan pintu almari. Jadi kalau si Adrian ni lapar, lepas tu dia pergi buka pintu almari dengan pintu peti ais tu, parents dia akan tahu dan lepas tu dia memang takkan dapat makan lah. So apa yang dia dapat? Dah tentulah dia kena marah. Serius, memang murung tu. Kalau baca cerita pasal dia ni memang rasa sangat-sangat murung. Ni tak boleh imagine budak kecil umur 7 tahun nak makan, tapi parents buat macam ni. Tak tahulah apa yang dia dalam kepala otak dia orang ni kan. So macam mana dia nak makan sedangkan masa tu dia lapar sangat-sangat. Dia juga pernah dipaksa untuk makan dalam mangkuk yang sangat kotor, yang mana dalam mangkuk tu dah pun berulat. Lepas tu dia dipaksa makan dengan tangan dia diikat di belakang. Dia dah macam pesalah yang orang kata apa, terima hukuman dekat penjara, tapi dia rasa pesalah dekat penjara pun
tak seteruk macam ni yang dia kena. Punyalah jahat mak ayah dia ni sampai tergamak buat dekat budak kecil sampai macam ni sekali. Disebabkan perbuatan diorang yang tak berberi kemanusiaan ni lah yang menyebabkan si Adrian ni meninggal pada usia 7 tahun. Selepas si Adrian ni mati, diorang bawa jasad Adrian ni dan bagi babi makan. Diorang bagi babi makan jasad Adrian yang dah tak bernyawa, guys. Korang cuba bayangkan ni, dia masih hidup pun dah terseksa. Even dia dah mati pun dia masih lagi kena seksa. Adrian sebenarnya meninggal di dalam bilik air mandi secara sendirian selepas dia dikurung selama 2 minggu. Jadi masa dia meninggal tu kan, dikatakan mak dan ayah dia ni telah keluar untuk pergi beli babi. Dan lepas tu diorang bawa balik babi tu, diorang tak bagi babi-babi tu makan dan diorang nak buat babi tu jadi lapar. Jadi bila diorang buang jasad Adrian dekat babi tu memang akan kebulu lah untuk makan jasad Adrian. Jadi satu persoalan dekat sini, kenapa tak ada siapa pun yang selamatkan dia? Takkan jiran-jiran tak nampak apa yang jadi dan call pihak berkuasa kan dan take action? Tapi sebenarnya yang bersalah dalam kes ni bukanlah jiran-jiran dia, tapi pihak berkuasa, guys. Diorang sebelum ni dah dapat report pasal Adrian. Bukan 1 report tapi 10 report. Tapi apa yang diorang buat lepas diorang dapat report? Diorang ignore dia dan keluarkan nama Adrian daripada senarai laporan. Walaupun pada masa tu Adrian dah mengaku dekat pihak berkuasa ni yang dia kena kurung, kena pukul, tapi diorang masih biarkan dia untuk hidup dalam rumah neraka tadi. Alasan diorang, walaupun Adrian mengaku, tapi diorang tak nampak kesan-kesan dia kena dera. So diorang macam tak valid lah laporan tu. Pada tahun 2003 dulu, 2 tahun sebelum Adrian meninggal, Adrian pernah mengaku dekat pihak kebajikan yang bapak dia tendang kepala dia sampai tulang kepala dia ni terkeluar sikit, tahu tak. Lepas tu tumbuk dia dan kurung dia. Tapi apa yang pihak berkuasa dekat sana buat, diorang biarkan je dan langsung tak cuba untuk buat sesuatu untuk tolong Adrian. Sebenarnya ada juga beberapa percubaan daripada Jabatan Kebajikan Kanak-Kanak untuk melindungi Adrian, tapi tak diberi kerjasama oleh mak dan ayah dia. Mak dan ayah dia cakap yang diorang dah pun berpindah ke Kansas dan dah tak tinggal lagi dekat Missouri. Jadi pihak kebajikan Missouri ni terpaksa lepas tangan sebabnya diorang ni dah berpindah negeri. Bagi yang tak tahu, setiap negeri dekat Amerika ni mempunyai undang-undang yang berbeza, tak macam Malaysia. Maybe sebab Amerika ni besar dan kuasa tu jatuh kepada setiap negeri untuk mengawal negeri masing-masing. Kalau dekat Malaysia kita ada satu undang-undang yang mewakili seluruh Malaysia, seluruh negeri kan, tapi Amerika tak. Even selepas diorang dah pindah ke Kansas kan, dikatakan Jabatan Kanak-Kanak dekat Kansas ni pula ada cek keadaan si Adrian. Diorang tahu yang dia ada kesan kena pukul dan ada kesan trauma, tapi still diorang tak ambil apa-apa tindakan. Selepas Michael dengan Heather ni kena tangkap, nenek kepada Adrian telah failkan saman dekat mahkamah terhadap pekerja sosial di Kansas dan juga Missouri. Dalam tuntutan tu diminta untuk diorang ni bertanggungjawab sebab dah tahu Adrian ni kena seksa, tapi diorang ni masih lagi cuai dan biarkan Adrian ni meninggal. Michael dan Heather disabitkan dengan kesalahan membunuh dan diorang telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa peluang parol selama 25 tahun. Bila dah kena hukuman kan, barulah mak tiri dia ni rasa menyesal dan dia cakap dia tak cukup kuat untuk menjaga si Adrian. Dia sebenarnya bukan tak cukup kuat, tapi dia lebih kepada tak layak langsung untuk jaga budak. Jadi selepas dari kes ni, Missouri telah mengubah satu undang-undang yang bernama Undang-Undang Adrian pada tahun 2018. Jadi undang-undang ni digunakan untuk menjejak keluarga yang berpindah ke sana untuk mengelak pihak berkuasa perlindungan kanak-kanak. Nina tak boleh bayangkan budak yang masih kecil yang kudrat dia yang tak seberapa tu kena pukul sampai macam ni sekali. Kena kurung dalam bilik air sampai 2 minggu, tak bagi makan, biarkan dia sejuk, kelaparan dalam tu. Sampai kan dia meninggal. Bila tengok muka mak dan ayah dia tu kan, Nina rasa geram je, tahu tak. Jadi tak tahulah sekarang ni apa nasib anak diorang yang 6 orang lagi tu, mungkin dah diserahkan kepada korang angkat kot. Jadi guys, Nina rasa itu sajalah untuk hari ni dan Nina harap korang suka. Kalau korang ada apa-apa cadangan untuk next video, korang boleh komen dekat bawah, okay? Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification, dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.